Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini analisis awani. Kebetulan dalam minggu ini pelbagai perkara agama sedang berlaku di negara kita. Baru sahaja kita meraihkan kelahiran Nabi Muhammad SAW, Maulidur Rasul, dan minggu ini juga bagi rakan-rakan yang beragama Hindu, mereka meraihkan Pesta Pongal dan juga Hari Thaipusam. Jadi bagaimana kita mengambil peluang ini untuk kita mengangkat kepelbagaian etnik, kepelbagaian agama sebagai satu perkara yang sudah sedia maklum di negara kita dan mampu membawa kita ke tempat yang lebih baik dalam hal berkaitan perpaduan, isu berkaitan agama, isu perbalahan perlu diketepikan, isu persamaan ataupun yang common ground itu perlu diperbanyakkan. Kerana inilah peluang yang mungkin boleh kita gunakan untuk kita lihat sejak lama dahulu, sejak kita merdeka, negara ini dibina oleh pemimpin-pemimpin agung kita dengan kesepakatan dan juga pemahaman yang hebat tentang etnik, ras dan juga agama. Jadi untuk kita bergerak ke hadapan, bagaimana kita menyuburkan dialog antara agama ini, kerana ini bukan perkara baru, mungkin sudah berlaku dalam kehidupan seharian kita, di peringkat komuniti kita, di peringkat masjid kita, di peringkat gereja dan juga peringkat temple di kawasan masing-masing, tetapi mungkin tidak secara rasmi. Tetapi dalam keadaan negara yang bergelut ataupun pelbagai isu polemik berkaitan ras, etnik dan agama ini, kita perlu menuntut ini perlu dijadikan sebagai platform mungkin dalam bentuk yang lebih rasmi sifatnya untuk kita berganding bahu menyelesaikan isu-isu berbangkit. Bukan hanya kita bergantung 100% isu berkaitan agama ini dalam konteks politik ataupun isu perundangan. Mungkin itu tidak menyelesaikan banyak masalah, tetapi mungkin dialog berunding itu mungkin boleh memberi satu sinar di lorong ataupun terowong di hujung sana. Jadi untuk tidak mengelengahkan masa, saya tidak kesorangan. Biasa dengan saya di Esrawani yang berbahagia Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya, Mufti Negeri Perlis, dan juga Profesor Ajong Universiti Malaysia Perlis. Mungkin kali ini berulang kali kita bincangkan Dr. Juanda, tetapi saya tidak pernah rasa ataupun terkilan ataupun rasa bosan untuk membincangkan, kerana saya rasa begitu mendesak, lebih-lebih lagi dalam keadaan pelbagai isu yang melanda negara hari ini. Kerana kita tahu agama Islam diutuskan sebagai agama yang memberi rahmat ke seluruh alam, kepada semua makhluk yang berada di muka bumi ini. Itu asasnya. Mengapa tidak kita gunakan itu, lebih-lebih lagi kita sebagai negara yang mempunyai kepelbagaian etnik dan Islam sebagai agama rasmi, orang Melayu Islam dan juga Islam itu sebagai agama rasmi dan majoriti di negara kita, tetapi mungkin kita terlepas pandang untuk menjadikan rahmatan lil alamin itu rahmatan lil alamin itu di bumi Malaysia ini. Dr. Juanda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Nazri, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana saudara Nazri sebut tadi, kita berada dalam Rabiul Awal. Ya, semangat orang gembira, semangat musim bunga, semangat sesuatu yang sepatutnya diisi, diceriakan dalam alam realiti, jauh daripada sebarang bentuk konflik, jauh daripada sebarang bentuk pertikaian dan sebagainya. Ya. Jadi bila sebut soal perutusan Nabi Muhammad SAW yang diyakini oleh orang Islam sebagai risalah akhir zaman, yang diyakini sebagai suatu ajaran yang ditawarkan untuk semua manusia, dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk bawa rahmat ke seluruh alam. Ya, rahmat dalam erti kata yang selalu kita ulang-ulangkan, bukan hanya untuk orang Islam, rahmat ini juga untuk golongan bukan Islam, termasuk apa saja makhluk yang ada di atas alam semesta ini. Suka saya sebut suatu noktah yang kemungkinan jarang disebut ataupun kadang-kadang orang takut nak sebut. Ya, tentang hakikat umat manusia menurut pandangan Islam setelah perutusan Nabi Muhammad SAW. Yang mana, ya, menurut pandangan Islam, siapa sahaja manusia yang lahir setelah perutusan Nabi Muhammad SAW adalah dipanggil sebagai umat Nabi Muhammad. Tidak kira dia Muslim ataupun bukan Islam. Ya, Allah Ta'ala sebut, inna hazihi ummatukum ummatau wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Mungkin ramai tidak sedar tentang itu. Allah Taala sebut sesungguhnya, ya, inilah umat kamu, umat yang satu. Maka aku Allah sebagai Tuhan kamu, maka sembahlah aku. Ayat lain sebut, ya, wa ana rabbukum fattaqun. Ya, akulah Tuhan kamu Allah,
maka hendaklah kamu bertakwa kepada aku. Jadi kerangka ini kerangka yang disediakan kepada umat Islam sebagai umat dakwah. Ya, sebab bila sebut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia Islam, alhamdulillah, itu petunjuk hidayah yang dia perolehi. Kalau dia bukan Islam, rahmat Islam itu mesti disampaikan kepada dia. Sama ada dalam bentuk dakwah, sama ada dalam bentuk perkongsian kedamaian, sama ada dalam bentuk memberikan perlindungan hatta walaupun mereka bukan Islam. Ya. Dan sepanjang sejarah Islam daripada zaman para khalifah dahulu, ya, sehinggalah kerajaan Turki Ottoman yang terakhir, hak sebahagian besar orang bukan Islam adalah terjaga, dan sebahagian besar golongan bukan Islam yang tertindas di negara mereka sepanjang sejarah dibuktikan tempat yang menjamin keselamatan untuk mereka ialah berada di dunia Islam. Sejarah Andalus sudah membuktikan, sejarah di Turki sudah membuktikan, sejarah di India sudah membuktikan. Jadi sewajarnya orang Islam dan golongan bukan Islam yang berada di dalam negara ini melihat sudut yang seperti ini bila kita sebut soal inginkan kedamaian di dalam sebuah negara. Dan bila kita sebut soal rahmatan lil alamin, ia bukan hanya teori. Ya, ia juga membabitkan pelaksanaan yang benar di dalam kehidupan. Sebab itu kalau kita lihat konsep agama Islam itu sendiri yang kadang-kadang dilanggar oleh orang Islam, ya, dan kadang-kadang disilap faham oleh golongan bukan Islam. Sebagai contoh, suatu perkara yang amat drastik Allah Taala sebut dalam suratul An'am ayat 108, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilmin kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Ya, janganlah kamu mencerca sembahan-sembahan orang lain terhadap selain daripada Allah. Artinya orang Islam dilarang untuk mencerca sembahan penganut agama lain, yang mana akibat cercaan itu menyebabkan golongan bukan Islam akan mencerca Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka tidak ada ilmu. Ya. Sebab apa? Bila berlaku mencerca di antara satu sama lain tidak akan selesai. Sebab bila sebut isu sembahan, isu kepercayaan, ia isu kehidupan manusia dan berkenaan. Begitu suci bagi siapa pun yang menganut agama berkenaan. Sebab itu Allah tutup ayat ini dengan menyatakan, demikianlah kami hiasi untuk setiap manusia, setiap umat itu amalan mereka. Kemudian kata putusnya, balik apabila kamu mati, kembali kepada Allah. Allah akan beritahu mana pihak yang benar dan Dr. salah. Juanda, kita perlu yang pertama, kita akan minta Dr. Juanda jelaskan lagi tentang itu, kerana kita tahu apabila syariat Islam diberikan kepada Nabi Muhammad dan disebarkan kepada seluruh umat yang terakhir ini, bukan hanya berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan penal code ataupun undang-undang, tetapi lebih dari itu. Keadilan sosialnya, menghormati maruah manusia, menghormati alamnya, mengangkat integriti insan manusia itu dengan menggunakan pendidikan dan juga keadilan. Kerana itu, jika itu yang boleh diangkat lebih awal, mengapa kita menuju kepada perkara yang ini hak kamu dan ini hak aku? Jadi adakah itu jalan penyelesaian yang terakhir yang mampu kita lakukan sedangkan ruang-ruang lain tidak digunakan? Jadi kita rehat dahulu Dr. Juanda, kita jumpa lagi selepas ini. Kembali dalam kita menyuburkan dialog antara agama dalam analisis awani pada malam ini. Jadi sebelum saya terus kepada Dr. Juanda Jaya, mungkin di talian sekarang sudah bersedia Tuan Haji Zaid Kamarudin, Setiausaha Agong Pertubuhan Ikram Malaysia untuk bercerita tentang hal ini. Assalamualaikum Tuan Haji Zaid. Waalaikumsalam. Tuan Haji Zaid, saya rasa Ikram sudah membuat kenyataan dan juga pendirian tentang isu-isu berkaitan agama akhir-akhir ini. Saya rasa Ikram mempunyai satu konsep yang jelas, meletakkan perpaduan, perundingan dan juga
permuafakatan perlu diletakkan yang tertinggi, dan hal ini dalam hal kita mengurangkan polemik, mengurangkan rasa emosi dan juga ataupun cara-cara populis itu. Mengapa kita perlu melihat isu-isu ini dalam konteks perundingan dan juga permuafakatan? Dalam masa yang sama, pihak yang sebelah satu lagi itu perlu menghindarkan mengeluarkan kenyataan-kenyataan ataupun mengurangkan provokasi supaya masing-masing mampu memberikan kenyataan yang berdasarkan fakta dan juga dialog. Dr. Tuan Haji Zaid. Ya, benar. Ini yang pertamanya bagi saya yang amat penting bagi umat Islam ataupun orang Islam sendiri ialah untuk menghayati Islam itu seperti yang dikehendaki ataupun ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu perkara yang paling penting. Dan dalam isu ini kita sepatutnya kembali kepada isu yang berlandaskan hujah ataupun nas, Quran dan sunnah, kan? Ya. Jadi itu perkara yang paling penting, dan kita bawa diri kita di dalam muamalah kita, dalam kita berhubungan dengan siapa saja, saksiah Islam itu sendiri itu perkara yang paling penting lah bagi saya. Ada sebahagian pandangan mengatakan jika kita turun ke padang ataupun berlembut ataupun berkompromi, berdialog, itu akan mengurangkan hak kita ataupun kita lebih kelihatan kompromi dalam hal-hal besar seperti agama, akidah dan sebagainya. Adakah itu boleh diguna pakai, Tuan Haji Zaid? Itu pasalnya saya mulakan tadi dengan kita berpegang pada pendirian kita tentang Islam, apa yang dikehendaki oleh Islam. Kadang-kadang apa yang dikehendaki oleh Islam itulah yang sebenarnya harus kita laksanakan, bukan isu dia kita berkompromi dalam konteks ini melanggar prinsip-prinsip kita. Jadi bukan itu point dia. Ya. Jadi kemudian kita dalam konteks Malaysia ni bagi saya kita ada perlembagaan. Ya. Mungkin kebanyakan daripada kita bermula daripada apa yang ada dikatakan dalam perlembagaan dan juga apa yang terkandung di dalam undang-undang kita, kan. Jadi itu merupakan sebenarnya rumusan. Saya lebih berpandangan bahawa elok kita kembali kepada yang asas. Umpamanya isu ini mungkin sensitif sikit, mungkin di Dr. Juanda boleh komen. Ya. Isu sama ada kalimah Allah ataupun nama Allah itu boleh digunakan oleh agama lain atau tidak, kan, menjadi kontroversi dalam masyarakat kita. Ya. Jadi bagi kami, pandangan kami daripada pemahaman kami dalam konteks Quran dan Sunnah serta amalan Rasul SAW, tidak ada larangan itu. Ya. Dan yang keduanya, kalau misalnya memang pemerintah mempunyai hak untuk mengelakkan mafsadah dan sebagainya untuk mengenakan apa-apa ini larangan. Tapi larangan itu kenapa? Kerana nas menunjukkan dia dilarang ataupun ada keperluan untuk menjaga kepentingan umat, maka larangan itu diperlukan. Kalau di atas keperluan umat, bagi saya, maknanya di situ ada perkara yang lebih kita utamakan, iaitu mengelakkan umat kita daripada tidak faham, daripada keliru dan sebagainya. Jadi tugas kita yang utama menjadikan kalau ada larangan pun merupakan larangan yang sementara lah. Dan pastinya Ikram mengalalukan dialog ini lebih digalakkan, ataupun diperbanyakkan ataupun dijadikan sebagai platform utama dalam hal isu-isu agama ini. Ya, dan lebih daripada itu sebenarnya masing-masing pihak kena kembali kepada nas asal lah. Itu dia punya ni. Kalau kita dah mula daripada tengah-tengah, berkeras ini hak kita dan sebagainya, bukan itu. Itu tidak akan membawa apa-apa maksud. Terima kasih Tuan Haji Zaid Kamarudin, Setiausaha Agong Pertubuhan Ikram Malaysia, atas pandangan yang diberikan. Dr. Juanda, itu saya rasa antara orang kata pun suara badan sivil kita, dan juga kita lihat ini juga ingin dimahukan. Walaupun sebahagian pihak begitu berkeras, kita perlu mempertahankan ataupun melihat apa yang ada dalam undang-undang. Tetapi jika undang-undang tidak boleh menyelesaikan semua masalah, mungkin inilah cara yang terbaik untuk kita bukan berkompromi tetapi melihat bagaimana kita boleh mencari persamaan ataupun titik pertemuan di situ. Baik. Saya setuju dengan pandangan-pandangan Tuan Haji Zaid sebentar tadi bahawa perlunya kita balik kepada asal. Ya, kita balik kepada asal nas Al-Quran dan hadis.
Di samping itu kita balik kepada asal penubuhan negara kita. Dua-dua pihak, baik Muslim ataupun non-Muslim. Ya. Sebab itu saya sentiasa mengulang-ulangkan pandangan saya yang menyatakan bahawa dalam soal hubungan Muslim dengan non-Muslim, tidak sepatutnya kita perlu naik ke mahkamah dan berbahas dari sudut undang-undang. Sebab ia tidak akan menyelesaikan masalah. Ya. Sepatutnya kita hidupkan budaya dialog. Ya, dan bagi Islam sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ajaklah kepada jalan Tuhan kamu dengan hikmah kebijaksanaan, nasihat yang baik, dan kalau nak berhujah berdebat sekalipun, berhujah dan berdebat dengan cara yang paling baik. Maksudnya bawa fakta. Ya, maksudnya bawa data. Ya, bukan hanya emosi dan bukan hanya anggapan-anggapan. Ada adabnya. Ada adab dia. Ya, sebab itu kita ingin sebut tentang kebimbangan semua pihak. Suara ekstremis yang ada pada kedua-dua pihak. Dan ini sebenarnya memberi peluang. Ya, memberi peluang untuk meranapkan asas yang ada dalam negara kita. Mereka pastinya populis. Ya, sudah pasti ya, surat khabar, media, mungkin termasuk Astro sendiri ya, suka untuk mengutip pandangan-pandangan seperti ini. Yang suka saya sebut bahawa tak ada siapa yang duduk dalam negara kita suka melihat perpecahan di kalangan rakyat dalam negara kita. Dan suka juga saya sebut ya, kalaulah pihak bukan Islam mahu orang-orang Islam yang agak kena provokasi ini mengawal keadaan mereka, sepatutnya pada peringkat mereka juga mengawal orang-orang dan pengikut-pengikut mereka daripada melakukan provokasi. Sebab itu suka saya sebut sepatutnya kita letakkan noktah. Apa noktah bagi perkara ini? Pertama, buka pintu dialog. Dan bila kita sebut dialog, tidak mesti dialog dari sudut agama kamu benar atau agama kami salah. Itu tujuannya. Ya, ada yang disebut sekarang ni hiwar hadari sebagai contoh, dialog ketamudanan ataupun dialog dari sudut kebudayaan dan sebagainya. Saya nak kutip pengalaman Dr. Juanda berada di Oxford, berkelana di Timur Tengah dan sebagainya. Mungkin ada ruang-ruang yang mana kita boleh guna pakai. Mungkin tidak 100% sesuai dengan nilai dan cara hidup tata hidup negara kita Malaysia, tetapi mungkin kerana mereka sudah lama tamadun mereka, mungkin kita sebenarnya boleh belajar sesuatu daripada itu. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Bercerita tentang bagaimana kita meletakkan dialog dalam isu-isu berkaitan agama. Saya rasa sempena Maulidur Rasul inilah peluang yang terbaik untuk kita melihat semula ruang-ruang yang mana kita boleh guna pakai. Kerana semua ruang yang kita fikirkan boleh kita gunakan untuk maslahat umat dan juga negara kita Malaysia, tetapi tidak dimaksimumkan ke peluang tersebut. Dr. Juanda berkelana di Oxford, mengambil peluang bertemu para sarjana hebat di sana, begitu juga di seluruh dunia. Mungkin ini sebagai satu platform untuk bagaimana mereka mempertahankan hujah masing-masing, dalam masa yang sama meraihkan pandangan yang berbeza dari rakan-rakan dalam hal berkaitan dengan akidah, dengan hal berkaitan dengan budaya, tamadun dan sebagainya. Mungkin yang boleh kita guna di Malaysia. Dia bila kita sebut dialog, dia mesti ada mukaddimah dia, perkenalan, sangka baik, kehendak untuk menyelesaikan masalah, Tidak ada rasa superiority terhadap orang lain, prasangka, rasa dia lebih hebat daripada orang lain dan sebagainya. Dan bagi yang majoriti pula, kena datang dengan semangat mengasihi yang minoriti. Marilah. Dan yang minoriti pula merasai mereka datang dengan semangat menghormati golongan majoriti. Ini asas-asas kemanusiaan yang saya fikir semua agama memperakuinya. Sebab itu Islam datang dalam suasana kepelbagaian agama, baik di Makkah, baik di Madinah, dan setelah itu Islam tersebar ke seluruh dunia dalam bentuk semangat dialog dan perbincangan. Walaupun pelbagai tuduhan. Dalam sejarah Islam pun tiada sejarah kita melihat Islam tidak disebarkan melalui paksaan dan juga peperangan. Apatah lagi dakwaan dan tuduhan menyatakan Islam disebar melalui mata pedang. Betul, tidak. Islam tersebar ke seluruh dunia, memerintah banyak tempat di seluruh dunia,
terbukti kawasan yang orang Islam memerintah itu bukan semuanya masuk dan Islam. lebih aman Dan lebih ketika berada aman dalam dan kekuasaan bahkan Islam. ya, sebahagian pemerintah-pemerintah bukan Islam yang tertindas pada masa itu meminta perlindungan daripada pemerintah Islam dan mereka tidak pernah dipaksa apatah lagi diugut untuk memeluk agama Islam. Ini semangat orang yang berjaya sebelum daripada kita. Ya, semangat golongan bukan Islam yang tidak bersangka buruk kepada orang Islam dan semangat orang Islam itu sendiri melihat golongan bukan Islam itu sebagai saudara seinsan, ya, saudara semanusia yang perlu diberi kehormatan tentang hak kehidupan Dan mereka. hak-hak Allah ada pada mereka juga. Hak Allah itu ada pada mereka dan inilah yang kita sebut sebahagian ahli politik kita ini canangkan soal maqasid syariah. Ya, maqasid syariah menjaga nyawa, menjaga agama dan sebagainya bukan hanya membawa maksud menjaga orang Islam tetapi juga memastikan golongan bukan Islam itu diberikan hak. Sebab itu bila kita baca fiqh soal siasah dan sebagainya, ya, kalaulah golongan bukan Islam baca soal fiqh siasah yang benar ini, ya, saya yakin dan percaya mereka akan rasa lebih selamat berada di bawah pengurusan orang Islam. Ya, sebab sebagaimana yang saya sebut konsep dalam Islam yang cukup mudah, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam menganut apa-apa agama. Ya, dalam erti kata lain, soal jaminan perlembagaan kebebasan mengamalkan agama itu sebenarnya Islam bagi lebih. Cuma kita kena peringat pada ruang yang dibenarkan oleh agama masing-masing. Tanpa sebarang provokasi, tanpa sebarang gangguan terhadap orang lain dan lebih besar daripada itu mengekalkan semangat awal keharmonian yang ada di tengah masyarakat. Saya yakin dan percaya datuk kita, nenek kita yang hidup daripada awal zaman merdeka, mereka menikmati suasana jiran mereka yang berbeza agama. Meraihkan perayaan yang kepelbagaian bangsa, budaya dan sebagainya, saling berhadiah di antara satu sama lain, anak-anak bermain di antara satu sama lain. Maka saya ingat semua daripada kita pada hari ini wajar mempertahankan nilai-nilai seperti ini. Suara-suara ekstrim, suara-suara provokasi tidak perlu untuk kita anggap sebagai suara yang populis. Adakah sebahagian dari kita melihat kebanyakan isu agama ini menjadi umpan politik yang begitu laris di pasaran? Ya, bila kita sebut politik, ia bukan mesti parti politik. Ya, betul. Kadang individu yang ada posisi dalam agama pun mereka berpolitik. Ya, kadang-kadang mereka yang mahu membawa kerosakan kepada negara pun melihat angle politik di mana mereka untuk menonjolkan diri mendapat market dan sebagainya. Sebab itu kita rayu kepada semua pihak. Isu agama jangan dipolitikkan. Isu agama tidak perlu sehingga ke tahap kita mengancam pihak berkuasa ni kalau kamu tak boleh tackle, kamu letak jawatan dan sebagainya. Ini sudah tidak matang. Ini sudah politik populis dan sebagainya. Bila kita sebut pertikaian di antara penganut agama, pemuka-pemuka agama yang sepatutnya menyelesaikan, ya, bukan bertindak baling batu sembunyi tangan. Ya, saya lihat ya, pimpinan utama negara sewajarnya turun tangan untuk meredakan keadaan, untuk menjelaskan kepada semua pihak negara ini negara kita bersama. Ya, negara ini bukan jelas, hanya milik majoriti. Negara ini juga memberi tempat kepada minoriti. Dan golongan minoriti yang ada dalam negara ini juga perlu memahami ya, sensitiviti golongan majoriti. Dan pada masa yang sama, golongan majoriti pula tidak sepatutnya membuli golongan minoriti yang hidup bersama dengan mereka. Mungkin kita akan bincang perkara ini lagi. Saya rasa di Perlis sudah banyak dilakukan oleh Dr. Juanda dan rakan-rakan di sana ketika berpuasa, rakan-rakan bukan Islam dijemput untuk orang kata iftar dan sebagainya. Saya rasa ini satu peluang sebenarnya. Tak perlu bercakap banyak, tak perlu retorik. Tindakan itu. Begitu juga kita pergi ke kataupun kuil-kuil ataupun menjemput mereka ke masjid, melihat apa yang dilakukan umat Islam supaya menghilangkan syak wasangka, was-was ataupun apa yang mereka lakukan dalam gereja tersebut. Jadi itu sebenarnya menjadikan kita sentiasa berprasangka buruk terhadap rakan-rakan kita, sama ada di kalangan umat Islam sendiri atau mendirikan rakan-rakan lain yang bukan Islam. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Mursyid Diraja Sahibul Samaha Dr. Juanda Jaya, Mufti Negeri Perlis dan juga Profesor Adjung Universiti Malaysia Perlis. Jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke platform yang kami sediakan di Twitter Asrawani 501, melalui Facebook Asrawani dan juga jangan lupa melayari asrawani.com untuk mendapatkan liputan dalam dan juga luar negara. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.